Terima kasih, Met Malaysia. Pembukaan semula permohonan geran khas prihatin yang diumumkan Perdana Menteri terima respon positif peniaga mikro yang tercicir sebelum ini. Untuk perkembangannya dan berita-berita semasa Sarawak, kita bersama Debbie Amanda Padan di RTM Kuching. Debbie. Terima kasih Zehra. Salam sejahtera. Pembukaan semula permohonan geran khas prihatin GKP yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam mendapat respon positif peniaga mikro yang tercicir sebelum ini. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati peniaga bersyukur dengan peluang kali kedua yang diberikan, sekaligus GKP memberi kelegaan buat para peniaga meneruskan perniagaan selepas terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebab kami terlepas pandang kami tahu-tahu je dah tamat tempoh masa udah habis dah habis apa dirayu lagi rayu pun saya dapat. Jadi kami saya dah bukan rezeki lah. Kami rasa bersyukurlah dapat buka baru gitu. Dahan dapat membantu kami lah sedikit sebanyak perniagaan kami lah masa tu yang si berapa ya. Manakala bagi salah seorang peniaga minuman dan makanan yang dikenali sebagai Julia Sahari berusia 44 tahun, beliau bersyukur GKP yang diterima sebelum ini memberi impak besar dalam membantu menambah modal perniagaan dan mengurangkan beban keluarga beliau. Dengan memudahkan dalam pemodalan saya untuk membuka satu lagi cawangan lah, cawangan stol kami di dalam koperasi dan melanjutkan pelajaran anak-anak saya. Pembukaan semula inisiatif GKP untuk permohonan baharu dijangka dapat memberi manfaat kepada lebih 200,000 peniaga mikro di seluruh negara. Sementara itu, pengumuman Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 yang berjumlah 7 bilion ringgit turut diterima baik rata-rata penerima BPN sebelum ini. Maybe kita siap dapat pendapatan yang penuh time PKP area, and then tentu salah satu inisiatif yang sangat bagus daripada kerajaan sekarang kerana tidak mendengar keluhan rakyat. Untuk kami sebagai rakyat lah, alhamdulillah bersyukur atas sumbangan yang kerajaan beri untuk kami untuk meringankan lagi bebanan rakyat. Kami targetlah untuk simpanan juga. Mungkin kita tahu lah apa akan berlaku untuk kesihatan ke ataupun kecemasan yang kita hadapi. Syukurlah dapat menerima semua dari kerajaan dan berterima kasihlah dengan kerajaan. BPN 2.0 menyasarkan 4 golongan utama iaitu B40 yang berkeluarga dan bujang serta golongan M40 yang berkeluarga dan bujang selain kerajaan akan memberi peluang untuk proses rayuan serta permohonan baharu. Seramai 34 orang pelajar di Kanawit menerima insentif one-off atau sekali bayar sebagai bantuan untuk melanjutkan pelajaran. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Macan, Alan Siden Gramong, kesemua penerima bakal melanjutkan pelajaran ke peringkat institusi pengajian tinggi awam dan swasta tahun 2020. Alan Siden Gramong berkata sumbangan itu merupakan dana khas Adun Macan bersama Kebajikan Macan bagi meringankan beban pelajar yang layak melanjutkan pelajaran mereka. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM. Majlis itu diadakan di pejabat beliau di Kanawit yang turut dihadiri ibu bapa pelajar. Anggota bomba dan penyelamat daripada Balai Bomba Tatau yang tercedera akibat letupan enjin bot semasa memulakan operasi mencari dan menyelamat SAR-2 mangsa hilang di Kuala Serupai pada Khamis minggu lepas mendapat perhatian bekas Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Nur Hisham Muhammad. Datuk Nur Hisham yang kini merupakan pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Ibu Pejabat JBPM bersama pegawai-pegawai kanan bomba melawat anggota yang cedera di Balai Bomba dan Penyelamat Tatau dan rumah anggota di Tatau semalam. Beliau meluangkan masa bagi bertanya kabar dan melihat sendiri kecederaan yang dialami anggota terbabit. Khamis 17 September lepas berlaku letupan pada bahagian bateri dan enjin bot milik penduduk kampung yang hendak digunakan untuk melakukan operasi SAR tuan rumah Kin Misna, anak Kasim dan rakannya Pendi Salim Hussein di JT Kuala Serupai Tatau.
Akibat kejadian tersebut, 4 anggota bomba, 3 anggota polis IPD Tatau dan seorang penduduk kampung mengalami kecederaan. 2 daripadanya dimasukkan ke Hospital Bintulu dan Bintulu Medical Center akibat melecur. 3 pemilik rumah telah menerima pampasan berjumlah lebih RM45,000 apabila 3 syarikat terlibat lambat menyerahkan pemilikan rumah kepada mereka. Perintah dikeluarkan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Sarawak TTPRS ke atas 3 syarikat itu dalam satu sesi pendengaran di Sibu. Bagi kes pertama, sebuah syarikat diarah membayar lebih RM5,000 kepada Yong Yu Wei dan Kelly Nge Siu Wen atas kelewatan serahan pemilikan rumah. Dalam kes ini, pemaju perumahan pernah membayar pampasan kepada pemilik rumah sejumlah RM12,400. Tuntutan dibuat oleh pemilik rumah setelah serahan pemilikan rumah masih gagal dilakukan selepas pampasan pertama dibayar. Dalam kes berasingan pula, TTPRS mengarahkan sebuah syarikat membayar pampasan sebanyak RM18,130 kepada Tie Te Yew dan Chua Ling Ling atas kelewatan serahan pemilikan rumah. TTPRS turut mengarahkan sebuah lagi syarikat membayar pampasan berjumlah RM22,450.40 kepada Mas Leo bin Jamil atas kelewatan serahan milikan rumah. Sehubungan itu, Presiden Panel TTPRS Terabawan Mandi menegaskan bahawa setiap pemaju perumahan perlu mematuhi perjanjian sewa beli rumah. Under the sale and purchase agreement, if there is any delay of the completion within 24 days, they must serve a notice in writing to the purchaser on what ground that the delay, the cause of the delay. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita dalam satu sidang media selepas sesi pendengaran kes di Mahkamah Syariah Kompleks Islam Sibu. Tambahnya, bayaran pampasan juga perlu dibuat oleh pemaju dalam masa 45 hari kepada pembeli rumah, selain ketiga-tiga pemilik rumah juga berhak menuntut pampasan yang lain selepas ini mengikut akta yang ada sehingga Certificate of Fitness of Occupation dikeluarkan. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra. Baik Debbie, terima kasih. Yayasan Dakwah Islam